Milen Kundera, seorang penyajak dan novelis Czech Republic, pernah berkata, "Jika ingin menghapuskan sebuah bangsa dan peradaban, musnahkanlah buku bangsa tersebut. Kelak, bangsa tersebut akan musnah." Begitulah signifikannya sebuah buku dalam kehidupan sebuah masyarakat. Sebelum itu, saya Siti Nadja Zuldina, pelajar tingkatan 5 SMK Bahang. Saya merupakan calon tokoh Nilam 2020 bagi kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Oleh itu, saya ingin mengulas 5 buah buku yang telah menarik perhatian saya. Buku pertama, bertajuk Aman, Bukan Amin. Buku berhalaman 186 muka surat ini diterbitkan di bawah Pelangi Novel Sendirian Berhad. Novel ini merupakan novel sulung Wan Zaliha Wan Othman yang digarap daripada pengalamannya sendiri di kampung halamannya Pasir Putih, Kelantan. Buku ini mengisahkan tentang sepasang kembar iaitu Aman dan Amin, di mana Amin bersikap taat, setia dan penyayang. Sejak kematian ayah mereka, Aman mula berubah sikap. Dia terjerumus dalam gejala sosial. Buku ini telah mengajar saya untuk lebih menghargai orang sekeliling ketika mereka masih hidup, seperti Aman yang sempat menghabiskan masa bersama ibunya sebelum nafas ibunya yang terakhir. Baiklah, kita beralih kepada buku kedua yang pastinya tidak asing bagi semua pelajar tingkatan 5, iaitu Captain Nobody. Buku karya Dean Pitchford ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak lelaki iaitu Newt Newman yang menjadi lebih yakin ketika memakai baju kostum Captain Nobody. Secara kebetulan, ketika memakai baju kostum tersebut, dia telah berjaya menyelamatkan pasangan Sullivan daripada kes rompakan. Di sini, Newt Newman berasa dia lebih selesa menjadi Captain Nobody daripada dirinya sendiri. Buku terbitan Lestari Knowledge ini telah mengajar saya bahawa kita tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi hebat, hanya menjadi diri sendiri dalam versi yang lebih baik. Buku ketiga yang ingin saya ulas adalah sensasi YouTube karya Sania Ibrahim, Anak Kelahiran Ipoh. Buku terbitan Pelangi Novel Sendirian Berhad ini menceritakan tentang Shadia, seorang gadis remaja yang berbakat dalam bidang nyanyian. Apabila video nyanyiannya berjaya meraih ribuan tontonan di YouTube, ia menimbulkan rasa cemburu kepada rakan baiknya sendiri, iaitu Sarah. Lebih-lebih lagi apabila jejaka idaman Sarah turut meminati Shadia. Persahabatan mereka mula goyah, bagaikan retak menanti belah. Namun, Shadia bijak menyelesaikan masalah mereka dan mereka kembali berbaik. Buku ini telah mengajar saya bahawa kita tidak perlu dengki akan kesenangan orang lain. Kita hanya perlu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Buku keempat berjudul Sahabat FB di bawah terbitan Pelangi Novel Sendirian Berhad. Buku karya Siti Kalsom Muhammad Talib ini mengisahkan tentang seorang gadis belasan tahun iaitu Umairah yang mengenali Harith Hakimi melalui Facebook. Lama-kelamaan, cinta mula berputik dan Umairah tekad melarikan diri bersama Harith Hakimi tanpa mengetahui kisah sebenar Harith Hakimi. Buku ini telah mengajar saya bahawa kita tidak perlu mempercayai orang di media sosial tanpa mengenali mereka dengan lebih mendalam. Buku terakhir yang ingin diulas bertajuk Jangan Biar Dia Masuk yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku setebal 540 muka surat ini ialah hasil karya Anwar Darwish yang diterbitkan di bawah syarikat penerbitan grup buku Karangkraf. Pada awalnya, penulis kelahiran Kuala Lumpur ini cenderung menulis buku novel bergenre romantis. Namun, sarana seseorang membawanya untuk menulis novel bergenre thriller dan mistik, lalu terhasillah novel mistik sulung beliau yang bertajuk Dikala Senja Dia Datang pada tahun 2014. Berlatarkan zaman dahulu, buku ini menceritakan tentang 3 perempuan bersaudara di mana salah seorang daripadanya berjaya digelapkan imannya, iaitu Ambar Ningsi. Ambar Ningsi merupakan seorang pengamal ilmu hitam yang tegar sehingga seluruh kampung Tenung Bulan tidak lagi berada dalam keadaan yang aman.
amalan kurafat berleluasa dan ilmu hitam bertuan dibangkitkan. Adik kedua Ambar Ningsi iaitu Ambarwati merupakan seorang gadis yang lurus bendul dan sifat keanak-anakannya hanya bisa difahami oleh adik bungsu mereka iaitu Ambarsari. Ambarsari merupakan seorang yang warak dan soleh dan sering mengajak Ambar Ningsi ke jalan yang benar, namun Ambar Ningsi enggan kerana hatinya telah berubah menjadi hitam. Cerita bermula apabila Jembalang Laut inginkan korban darah sunti sebagai ganti jika kampung mereka ingin selamat. Lanang yang merupakan pengikut setia Ambar Ningsi telah dikambing hitamkan oleh Ambar Ningsi itu sendiri. Lantas, Lanang berubah menjadi orang minyak dan membuat onar di kampung itu dengan memperkosa semua perawan dan membunuh mereka. Beralih kepada zaman sekarang, Devi, Maya, Suraya, Laila dan Rafida merupakan 5 sahabat baik dan berancang ingin bercuti di kampung halaman Devi di Bacok. Namun, nenek Siri iaitu nenek kepada Devi tidak mengalu-alukan kedatangan mereka dan beria-ia ingin menghalau Maya. Keadaan menjadi lebih kelangkabut apabila Laila menjadi korban bagi orang minyak di kampung tersebut. Apa yang saya pelajari dalam buku ini ialah kita jangan sesekali menuntut ilmu hitam untuk mendapatkan kesenangan kerana pastinya nyawa menjadi galang ganti. Selain itu, pengarang berjaya menyampaikan mesej mengenai kasih sayang antara dua adik-beradik dengan berkesan melalui watak Ambarsari dan Ambar Ningsi. Sekian itu sajalah ulasan buku-buku saya pada video kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.